Assalamualaikum, selamat datang ke podcast Fellow Comrade episod keempat. Yes. Apa khabar Amri? Alhamdulillah, apa khabar Rahman? Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Ya. Walaupun dah masuk bulan Zulkaidah. Yes. Hari ini kita masih lagi menerima open house punya jemputan. Wow, Terima kasih geng. Minta maaf dah lama sangat kita orang bercuti sempena Hari Raya ni apa semua. 1 bulan 15 hari aku rasa. Itulah. We Aku got rasa no raya content. kali ni dia memang raya yang extended. Yes. Dia ada 8 after party. Wah. Yalah. Kali ni aku tengok open house pun macam don't give a damn lah, terus jalan ni kan. Betul. Langgar, kan? Hari ni pun ada lagi. Kan? Invitation. Masalah dia bang. Okay. So cut short. Yep. Hari ni masa Hari Raya, biasanya kita akan dapat this kind of soalan. Kau pergi sekolah, kau sekolah kat mana, belajar kat mana lah, apa semua ni kan. Dia agak sinonim dengan topik kita pada malam ini. Apa tu? Iaitu topik kita pada malam ini iaitu konspirasi hamba moden. Zaz, aku bagi lu sikit punya teaser apa. Kan? Okay, alright. So kita ada satu figura yang agak champion juga dalam isu ni sebab dia bercareer dengan this kind of things. Betul. Tinker untuk benda-benda macam ni kan. Kalau aku memang out lah benda-benda macam ni. Betul. Dan saudara ini, nama beliau adalah, saya perkenalkan, iaitu saudara Anas Safwan. Assalamualaikum Anas. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih jemputan. Thank you for joining us. Yes. No problem. Anytime. It is a big name, dekat Betul. dalam industri, ekonomi punya think tank ni apa tu. Betul. Kan? Dia adalah seorang pengarah kepada Human Governance Institute Incorporation. Cuba Anas cerita sikit latar belakang pasal HG Kejap, ni. aku nak tanya kenapa ada human governance? Kalau bahasa Melayu tak boleh Okay. Pengurusan manusia ke tak boleh Good. So, terima kasih atas jemputan ya. So, first and fourmost, human governance ni biar aku ulah sikit. Aku kupas sikit. Boleh. Kupas Serakin Definition. Cerakir. Hashtag So, Madani. kena mukadimah dulu. Betul. Bagus lah, ini guys bagus. Human apa? governance, in short, human and governance. Governance, kalau kita tahu sekarang, tak lebih urus. Kalau ikut PMX lah, tata kelola. Lain sikit lah. Geron je. Luar But in biasa. short, it is governance, right? Urus tadbir, and then human tu apa? Insan. Simple as that. Human governance. But kita kena ingat, masalah dia sekarang ni, banyak orang boleh cakap pasal governance, urus tadbir, tata kelola, institutional reform, nak membetulkan kaedah-kaedah, regulation dan rules. Yes. Banyak mementingkan kepada benda tu, rules itself. Okay. Tapi saya nak tanya, belakang rules ni, belakang legislation ni, undang-undang semua ni, siapa yang create these rules? Aku rasa ini kita boleh kira macam Yahudi kot. Terus Jauh, Yahudi. jauh tu, bro. Tapi ini tanah Jauh, Melayu. Tanah Melayu dia datang sini apa? Benar? Ada. Oh ya, ada kubur dia orang kat Penang tu. Ada JP Morgan apa dekat jalan Oh ya. kat KL sana. Kat Bukit Jalil pun ada dia orang punya kuil tu apa tu. Betul ke Yahudi ke? Okay. Biar aku share balik. So jauh sikit lah. Aku tarik balik. Tahu tu. Okay. balik. Sorry bang. Maafkan So, saya. Model insan ni, kenapa ayat ni atau terma ni atau even the institute itself, why did we tubuhkan this institute Sebab secara ringkasnya kita nak ingatkan balik semua society, manusia, especially kalau kita konteks Malaysia, is apa maksud jadi manusia. Sebab kalau kita tengok kan, okay, now saya fast forward to current day isu-isu yang berlaku sekarang ni, zaman sekarang. Tengok Malaysia lah konteks dia. A1MDB lah yang tak habis-habis lah sebut dia dulu. LCS ni lah. Kita ambil yang global Berat scale. ni. Global scale, global financial crisis masa 2007-2008. Apa tu? Masa bank-bank semua collapse. Yes. Kan? Okay. So isu-isu ni semua, yang hairannya, bukankah dah ada rules to prevent you from doing bad things, to prevent you to steal money? Bukan dah ada undang-undang, dah ada rules, dah ada all this to make sure that kita tak buat salah. Betul. So kenapa kita buat salah? Sebelum itu, Anas, mungkin kita kena tarik break sikit. Kan? Kita nak kupas lebih lanjut berkenaan itu pada yang slot yang akan datang. Sambil itu saya nak selitkan sedikit hobi tentang saudara kita. Apa hal hobi bang? Kau ni aku tengah in the mood lah bro. Kau kacau apa hobi kau nak tanya? Mancing I guess. Mancing. Kan? Saudara kita hobi dia adalah mencari kebenaran. So malam ini, hari ini kita nak mencari kebenaran dari sudut untuk topik pada malam ini, iaitu konspirasi hamba moden. Jangan ke mana-mana, kita jumpa sebentar saja lagi.
Selamat kembali guys. Yeah. Yes. A lot of gantung sebenarnya pada aku. It's not a lot lah gantung kan. Dia konspirasi ni dia kena ada gantung-gantung sikit. Jangan lah. Tak ada boleh suspense sikit. Jangan aku sakit perut lah macam tu. Okay, so tadi Rahman kan aku hook gila dengan satu nama terms tu humans governance. Okay, boleh terangkan lagi tak human governance ni macam mana? Silakan. So ini human governance ni bukan konspirasi ya. Ini yang sebenar. Okay, so human governance ni kenapa kita bawa balik konsep human governance? Simple. Kalau ingatkan tadi saya cerita, kita dah lupa siapa diri kita. Tapi kita nak kena faham diri kita tu siapa. Sebab saya kata tadi kalau peraturan dah ada, rules dah ada, tapi diri kita tak kenali the model of man, who are we? And how are we supposed to address all the problems? Sebab kita tengok masalah-masalah semua ni stem dari mana? Dari kita punya nilai-nilai ya. Nilai-nilai. Macam contoh kalau kita kata nak buat jahat, nak curi duit, jadi korup. Datang tu dari mana? Right? Kalau ini sekadar dari sini, kalau model of man tu kita kata manusia, dia dari pemikiran kita. Tapi pemikiran yang sama yang buat rules, pemikiran sama juga yang dia jahat, yang break the rules. Tak pelik tu. So model of man yang kita nak kembali kepada, atau Melayu kata fitrah, English kata origin. Let's return back to what is man sebenarnya. Right? So we are trying to say man is actually a soulful person. Maknanya manusia bukan hanya physical. Kita ada dalam. Dalam ni apa sebenarnya? What's the soul? Kita ada soul and this physical. Sebab bila kita mati, kita meninggal, apa jadi? Badan ni tetap ada. Betul. Apa yang keluar? Roh lah. Kalau Islam kata roh. Kalau aku kupaskan sikit lagi, kita ada nafs. First kita ada hati lah, qalb. Jantung lah. Not jantung yang sebenar, organ, tapi metaphysical. The heart, qalb. Arab kata qalb. Dan kita ada nafs. That's our pure soul. Dan kita ada roh, to spirit. Dan kita ada akal. Akal bukan akal ini. Takes you ontological, transcendental. So kita faham makna, meaning. So human governance is just to bring back all of us to say, apa purpose saya kat dunia ni sebenarnya? Kembali ke pangkal sebenar? Well, makna dia sebab what I'm doing in life, apa purpose saya? Kalau saya faham purpose saya adalah sebagai trustee in this world. Khalifah contoh kalau kita ambil Islam kan, kita tahu beramanah, a trustee, a steward. So kenapa buat jahat? Semua sikit lagi Setiap agama, apa-apa agama pun, all belief system, ada tak dia kata nanti besar buat jahat Mana ada? Tak ada, janganlah. So apa salah kita? Peraturan tadi dah ada, boundary, manusia ada. So macam mana boleh buat salah lagi Agama pun kata jangan buat jahat. Syaitan dan nafsu. Ni suatu benda yang deep lah untuk tetamu kita pada hari ni. So Antum, tiba-tiba Antum terus. Sebab dia cakap Arab apa. Adakah benda ni kita boleh relate dengan pendidikan di awal usia? Of course. Kan? Jadi bila kita tengok on pendidikan, kita ambil culture kita. I don't know about other culture in the outside. Kita dibesarkan, you kena masuk tadika, and then you kena masuk sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, kerja, and you that. Is it because of that, based on your observation, based on your study, kita jadi macam ni? Terlalu orang kata into the system. And basically kenapa sistem ni ada? Kenapa perlu ada benda ni? Kenapa perlu ada? What do you think, Antum? Good. So, first saya tanya balik. What is the purpose of education? Or what is the definition of education? Menjadikan ilmu? Menjadikan you as a human lah. Ilmu, human. So kalau kita cakap tadi human governance hanya kembali kepada asal usul kemenjadian manusia. Usually we have a soul kan. So education is not to create you to become a accountant. It's not to create you to become a lawyer, an engineer. That's skills. Education is to make sure you come out to be a complete and wholesome person. Pernah dengar tak masa orang Melayu orang lama lah kan? Kita masa kecil tu dia kata, awak besar make sure jadi orang Ya. Mak aku up to kan? Betul? So apa maksud orang tu? Bukan aku dah orang. Kan? Double meaning aku baru terfikir kan. Jadi orang yang berguna, I mean that context. So to have to be berguna, kena ada values. Nilai. Ada values duduk di mana? Itu kita kata the soul. Right? Now talking about education. So education is simple. You are seeking knowledge to be a complete and wholesome person. Tapi sekarang ni masalahnya bukan knowledge. Masalah sekarang ni data, information.
And then kita dapat, kita regurgitate, kita keluarkan balik, kita olahkan jaket. So contoh kita belajar kat universiti atau sekolah, baca buku teks, hafal, keluarkan balik. Benda ni bukan benda baru. Semua saya akan share benda yang sama, sentiment pasal education. So education kenapa jadi macam ni? Itu soalan saya. Education is a place you go to question, a place of thought, intellect and intelligence of the mind and of the heart. So kenapa kita masuk, keluar benda sama, jadi accountant, kejar benda sama. So dah tak jadi manusia. Dan kita tanya kenapa masalah-masalah dunia ni berlaku, orang jadi tamak, nak jadi itu. Education system. Simple as that. Right? So what is knowledge? Knowledge can be defined as the arrival of meaning in the soul, not in the head. The mind is just a processor. But the soul is the one that understands makna, meaning. That's why education is for. Right? The significance of life and education. Itu dia. So saya nak share sikit education system. Kita tengok kita ada taska, tadika and so on, but when you come towards primary school, secondary school, tertiary education. So kalau kita faham English primary, apa root word dia? Prime. You are in your prime. Right? That is where the education system must allow them to be kids. Must allow them to be children. Bukan sibuk nak dapat A top in the class. Itu dia akan hilang cara to mingle. Humans are interconnectedness. Kita akan intermingle of network. That's what we are. Kita tak boleh duduk sendirian. So kita kena make sure that education system make sure that become good character, adab, akhlak. Semua tu bukan hanya nak jadi straight A student. Because when you go out there, you can be the best accountant but you don't know how to network, you don't know how to talk, you don't understand people punya emotion and feelings. Then how? Okay, understood. Right? Dia dah jadi macam satu budaya Asia when it comes to masuk sekolah, masuk U for flat A. Kawan kau dapat B, you kena dapat A. You are Asian, you have to get A. So budaya Asia ni dia lebih kepada nak dapatkan markah. Manakala budaya, correct me if I'm wrong budaya Eropah ni especially kat mana, Denmark ke kat mana, diorang ni lebih kepada nak fun, learning, social. So adakah ini itu adalah mazhab Asia, itu adalah mazhab Eropah? Macam mana? Okay, good question. Sebenarnya itu saya mungkin betulkan sikit. It's not about Eastern or Western, because at that juncture of Eastern and Western, sivilisasi tamadun, civilization, yang paling lama, is it Western or Asian? Right? So question, to understand that kan, history. So kita kena faham tu dulu. So look at education. Kita nak jawab benda ni bukan boleh kupas secara podcast macam ni because it is history, beradab, peredaran zaman, tamadun and so on. Let's try to take you back. I'll take you back on the journey. Kalau kita take back to early 17th century, sebab history ni ada banyak point of departure. Kita nak ambil dari mana ni titik kita? Tak boleh sekarang, kan? So kalau kita ambil say 17th century, even 18th century, ada this famous man called Horace Mann, right, from US. He's apparently the father of education. Tapi salah dia is mana dia propagate dan push for a non-sectarian education system, meaning secular. Okay. Secular meaning remove the spirituality. Remove the soul. Remove the soul. Once you remove the soul, what do you become? Machine lah. Machine. Jadi robot. Yeah. Kan? So another philosopher called Descartes, dia sama, dia kata I think therefore I am. I think therefore I am. So tak ada, no soul. Right? So you become man as machine. Homo economicus. Hanya buat untuk keluar and work. So ni tadi you all tanya pasal yang nak konspirasi ke apa kan? Ni aku jawab. Tangan gaib. Mari. Tapi bukan gaib, ini sebenar. So aku buat bercakap ni, korang Google. Okay. So kat rumah boleh dengar, Google. Pendengar take note So simple. You heard of Rockefeller? Some may have, some may not lah. Okay, Rockefeller, famous entrepreneur during the industrialization era dekat US. Dia became so rich, got bigger and bigger. Okay, controlling the economy, and he says, I just need workers to work for me. Simple. That is the premise of how things are. So the education system, if you look at who owns, just simple follow the money trail. Siapa own education system? Siapa own ni? You can tengok untrace. Ada satu common factor, the moneyed class orang panggil. Right? This moneyed class are the ones who own. So for them, why do I need to have all this mix up? I just want to control the narrative, the captive mind, indoctrination. So kita continue. Kita tak soal. Right? That's where education has lost its purpose.
Okay, so aku nak tanya, kita balik kepada sistem pendidikan dekat Malaysia for example. Adakah banyak sangat aliran daripada kecil, especially dekat sekolah menengah? Ada banyak sangat aliran. Adakah itu menyebabkan this kind of things happen dalam generasi kita, dalam sistem pendidikan kita? Contoh, dekat dalam sekolah menengah kita ada sains, aliran sains, kita ada finance. But student kena belajar semua subjek. Cikgu hanya ajar certain subjek. Student kena absorb a lot of things. Adakah itu penyumbang faktor menjadikan a lot of machine rather than humanity dalam next generation? What do you think? Good point. Sebab saya share sikit dalam aspirasi atau inisiatif lah human governance kami juga dijemput oleh MOE untuk bersama mereka dengan IPG, dengan IAB, dengan PADU, dengan Intan. Kenapa? Sebab dia duk tanya silibus MOE dia dah compare dengan banyak negeri lah. Tadi Saudara Rahman kata you look at Denmark or even Scandinavian countries or even you look at Germany and so on, European countries, right? So they understand that, like I said daripada awal, children tu is the soul. So dia kena didik that, nurture that. That's why things like moral, civic and ethics is all there, right? So that is what they are trying to do and bring up. So the point here, dia tanya aliran-aliran ni, kita kena first tanya, cikgu tu pun ada soul ke tidak nak mengajar? Right? So dengan apa human governance ni buat, kita memberitahu cikgu tu balik, kita mengajar cikgu tu balik, kita mendidik balik, memupuk balik sifat kemanusiaan, insan, fitrah, the soul. Once the teacher has the soul, it's easier to impart knowledge. And the knowledge is truth. Bukan baca buku teks, keluarkan. Baik buat AI. Sekarang AI kan? Baik buat AI. Bing AI. Betul. So benda-benda macam ni yang kita nak kena fahami, and then tadi Saudara Amri kata aliran. Kalau kita cakap pasal aliran, skill set ni dah orang kata tarbiyah, bukan takdib. Even certain institusi kat sini duk cakap pasal tarbiyah, which is skill sets outwardly. Nothing wrong. Sebab sekarang ni kita dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam model yang berasaskan macam tu. Dah tak berpegangkan kepada tadi topik asal apa, tajuk kata hobi saya mencari kebenaran. Seeking truth. This is what we want people to have. The thought. What is the definition of thought? The human ability to be aware of things. Human. So are you robot? If you're a robot, your model of man tadi is Rene Descartes tadi tu, robot, machine, of course you don't question. So aliran-aliran ni kalau saya nak menjawab dalam konteks sekarang, okey lah untuk menjawab soalan tu saya kata, okey lah ada STEM, subject STEM, okay, ada subject arts, right? But the point is again, I know some people are now talking about tertiary education pun nak mempercepatkan graduate, kan? Nak kata graduate sekarang ni di Malaysia, dari sekolah rendah ke sekolah menengah mungkin 11 tahun belajar sampai ke universiti lagi 3-4 tahun, depends on your degree. Now need to make it shorter so they can go and work. You want to make it shorter to go and work, if the employment rate is low, unemployment is high, economy is bad, then nak kerja untuk siapa? Takkan kita jadi Grab driver? That's not what we want, right? Right? I mean everybody has their opinion and subjective. So apa yang saya nak kata, if I applaud, is at least on the skill set level, kerajaan membawa balik TVET. So encourage student, kata tak payahlah kalau tak boleh nak masuk universiti, you can do your skills, become pakar. Dan jadi usahawan pun maybe. TVET ni, interesting about TVET Malaysia ni, aku follow lah semua TVET punya agency. Yang bestnya belajar TVET ni, tak kisahlah nak belajar pasal pertanian ke, kemahiran hidup ke, anything related. Belajar siap dapat duit, belajar siap dapat asrama, siap dapat elang. And endingnya, tak silap aku lah, correct me if I'm wrong, endingnya bukannya dapat, tak silap aku, tak dapat lah diploma, degree, but you get the experience, you get the kemahiran and what not. Cuma mungkin kenapa, I need your answer lah on this. Kenapa TVET ni dia macam tak berapa nak hidup sangat dalam negara ni? Okay. So mungkin peralihan, right? Because most of us are still conventional in thinking from our parents' days, which is standard actually across the board. Banyak kata kena jadi doktor. Banyak kata kena make sure dia lawyer. All the successful profession. Tapi again, sebelum kita address kenapa macam ni, kena faham juga sejarah, titik permulaan. I keep saying, because kalau kita nak solve problem sekarang and kata okay, ini masalah dia, find the quick solution and then settle lah, move on. Tak boleh. Puncanya tak selesai. Sumber masalah tak selesai.
So dalam kita kata nak TVET ke nak mana satu, kita kena first faham kita punya syllabus ni adalah untuk ekonomi apa. Kita punya education system to fit what kind of economy model are we in. If the economic model is the same, whatever that's given to us, like whatever has been spoon-fed to us through the West punya way, then itulah. So kalau saya nak jawab dalam konteks tu, okay lah, betul lah kot. Kita push lah lagi, right? But in the current society of the economy, if you want to answer in this context, we have to see whether TVET tu, what can it bring out of the person. Right? The most important part, macam saya cakap tadi, is the human juga. You can be the greatest aircon fixer or so on, technician, but kalau dia mencuri, dia buat jahat, dia tak ada that understanding of who he is, he will do all the bad things too. Right? Okay, aku berminat dengan berkaitan dengan dia jahat or whatever thing apa semua. Okay, kita nak tanya sikit saja. Untuk membalancekan benda tu, adakah pengisian kurikulum itu penting untuk membalancekan balik whatever system that we have? Or kita kena lebihkan kurikulum ke macam mana? What is your observation on this? Kestabilan jiwa dan moral. Yes, sir. So, actually I like that word lah, jiwa. So, jiwa ni, itulah nak kasih definition dia, maksud dia pun, every language ada makna berbeza. It does not carry the same weight as the meaning. That's why certain things in Arabic kita tak boleh translate. And kalau lagi kita translate ke Melayu, contoh kita translate ayat, contohlah dari ayat banyak ni, kalau ditambahkan nuanced and anecdote with tradition, sentiment, kita suka guna apa? InsyaAllah InsyaAllah, ya. Tapi banyak orang guna InsyaAllah as what sebenarnya? Maybe. Yeah. Kan? Tapi it's God willing. It's actually stronger in God's name. So when you have this loss of meaning of things, jadi macam ni. So sorry, soalan Amri tadi apa? Berkenaan dengan kurikulum, pengisian kurikulum. So nak tambah lagi. So again I ask you, kalau kita kata be good, be nice, buat baik, nilai-nilai ni, nilai-nilai murni ni, values ni duduk di mana? Bukan kalau kita lahir, kita ada nilai murni, kita dididik dengan betul, patutnya jadi orang wholesome, complete, a correct person. Yes. So now you want to say, let's bring back values. Let's bring back morality. Let's bring back governance and all these right things. So sebelum ni kita apa? Yeah. So ini yang saya tak faham. But in the context of the situation, okay, dah menjadi macam ni, this is why more of the human touch needs to be brought back. Betul. Dari segi nak tambah kurikulum tak perlu tambah. I think skill sets dah banyak ditekankan. Kita kena buat daripada awal hanya mendidik student tu, kanak-kanak tu hingga ke primary, tertiary and so on, to make sure they remember who they are as true bastion of our people, of the people. Baik gila benda ni. So banyak benda yang aku faham berkenaan dengan, it's not about problem, it's about how we observe. Kita as a student, kita patut ada satu penerangan berkenaan dengan you observe benda-benda macam ni, predict something macam ni, become a human. Minda yang critical. Yes. Okay, good. Dia tak ada masalah mempunyai asas education yang sekarang ni. Cuma mungkin dari sudut criticalness setiap pelajar itu. And also daripada ibu bapa. Tiba-tiba aku pula yang jadi penceramah macam Anas pula. Dah tersampai. Dah sampai pula ilham. Karakter tu. Tapi aku akan hold kau tu. Okay, sebab kita break jap. Kita break dulu. Kita minum air dulu. Kita akan pergi lepas ni. Mungkin ke depan sikit. Ke depan sikit. After study, mungkin kita pergi ke kewangan. Let's see. Cuma mungkin aku nak tanya pasal reformasi. Pendidikan. Dia ni tak habis-habis lah. Pendidikan sebab 2018 kita dah ada, yalah PH dah naik. And then langkah syariah lah, tukar kerajaan semua. So di manakah reformasi pendidikan ni? So jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. See you guys. Bertemu kembali. Selamat kembali guys. Episod Fellow Comrade yang keempat. Kepada pendengar yang baru, penonton yang baru, jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Type je Fellow Comrade, korang akan jumpa kita orang. Memang kita orang the only Fellow Comrade yang ada di dalam mana-mana laman social media. Subscribe with us kerana subscribe itu gratis guys. And then tinggalkan komen siapa lagi, isu apa lagi yang kita nak bincangkan. Betul. Mungkin kita akan bawa insyaAllah lepas ni. Kita akan bawa ke episod yang akan datang. Cadangkan juga panel-panel sesiapa. Okay, berbalik pada topik kita pada hari ini, iaitu konspirasi hamba moden. Mungkin you all tertanya-tanya yang dah tengok
tengok tengah-tengah jalan ni, tadi sibuk goreng fries, ni sekarang fries dah ready dah ni. Nak tengok apa yang kita orang bincangkan. So sebenarnya tajuk kita adalah berkaitan dengan konspirasi hamba moden, yang mana kita akan bincangkan tentang perjalanan hidup. Kita dah lahir, lepas tu kita masuk tadika dulu, masuk sekolah, lepas sekolah masuk college, sambung kerja, dah kerja nak kahwin. Lepas tu ada terikat dengan hutang pula, menjadi hamba hutang. Dalam perjalanan tu pun ada juga menjadi hamba majikan. So itulah dia orang kata sedikit orang kata penerangan tentang tajuk kami pada hari ini. Now kita nak sentuh, sebelum saya dah janji tadi nak sentuh pasal reformasi, tapi kita tolak sikit ke belakang. Kita nak fokus kat perbankan pula, dan juga dunia majikan, yang mana ia telah menjadi satu kebiasaan dalam mana-mana masyarakat, mana-mana peradaban, mana-mana keluarga sekalipun. Lepas kita habis belajar, tak kisah habis belajar SPM ke, diploma ke, drop out sekalipun, kita akan cari kerja untuk menampung kehidupan, untuk membayar komitmen, beli beras untuk family, basic needs, kan. And at the same time, bila kita bekerja, kita akan terikat dengan sistem majikan itu. Lama kelamaan kita terdedah dengan this so-called lifestyle. Kita pun dah kawan tu setiap hari minum Starbucks, aku ni setiap hari minum teh tarik je, bosan tak? Sehingga itu lama kelamaan dia akan efek kepada lifestyle seseorang itu. Itulah sampai punca ada orang buat personal loan semata-mata nak nampak gah, ada orang beli loan kereta semata-mata nak bawa Honda dan sebagainya. So at the end of the day, kita dah nampak kat sini, alalang kita dah sebut pasal konspirasi ni kan. Ya. Kan kita dah seolah-olah macam dunia kita ni, kita bekerja untuk membayar. Adakah itu yang dikatakan planning from the earlier stage, konspirasi untuk melahirkan generasi yang you dengar apa kita cakap? Dia triggered. Is it for your observation? Adakah ada konspirasi itu sebelum ni, ataupun memang secara tidak langsung berlaku? What your comment about this? Yang saudara Rahman punya soalan, panjang dia punya intro dia. Dahsyat. Kau nampak aku bagi relax kan. Relax super kan. Aku straightforward apa. Betul lah. Pang so, apa. ada banyak part tu nak kena jawab ni. So first aku jawab sikit yang part pasal is it that kita get into this world jadi hamba abdi kepada majikan and so on, right? Balik-balik ke tadi saya share yang di mana the education system is to fit who, what model. If the economic model at the end of the day is to be a worker, you forever remain a worker. That is the essence. Don't talk about the process, too transactional. The essence is it is made that way. That is why forever it will be that way until kita ulah balik. Ingat fitrah tadi, kembali balik, return back to origin, the point of departure, correct the wrongness. Ni nak share pasal konspirasi ni. Korang suka konspirasi malam ni Okay. Pernah dengar Bilderberg Group? Pernah dengar kajian tadi, cuma tak sempat Google. Okay. So imagine Bilderberg Group ni is formed in the I think 1958 or 1950s lah. Is the coming together of all the money class yang aku share tadi, orang yang paling banyak duit, family of elites, to discuss what? Education, banking system, IT and all the advancement for who? For the entire world. Control the narrative of what's happening. Siapa dia orang ni? Yahudi or what? Aku tak naklah jawab pasal tu Aku tak payah cakap lah Yahudi ke apalah. Itu kan terpulang lah kan. Korang Google lah. Google lah. So Google akan cerita semua. Sekarang kita semua Google. Sebab dia cerita pasal note pendengar Rockefeller Itu tadi Itu tadi. Ni yang lain, ni keluarga lain. Bilderberg Group. Ni ada elit keluarga ini yang kumpul. Geng-geng Kanaan mana tanah dijanjikan. Di ibarat macam kau ada, okay, kau take over education. Yang bestnya, nanti korang check, korang Google ke tengok, kata it is a informal group. Tu lagi best, dahsyat dah. Informal, tapi all the money people in the world come together in US especially and decide for the rest of the world. Damn son. 1950s. Yes. Dekat US, Bilderberg Group ni. Yes. But the Bilderberg came from Holland, tak silap. One of the Prince or King. But the idea is all the moneyed class, people with the wealth, get together, decide what's suitable for the world. Okay, cerita lagi berkenaan tu. So, aku divert ke banking. I think cukup lah itu. Korang Google lah. Kita tak nak konspirasi sangat. Aku nak cerita fakta. Ini fakta. Ini fakta. Tadi pun sebenarnya fakta. Nak percaya konspirasi, Google lah. Kau tak percaya. Okay, good. So, now, you ask me about the banks. Wih, ini dahsyat ni. Nak kupas besar ni. Aku ada hutang ni. Hutang. Semua ada hutang. Mesti semua ada hutang. Mesti kat rumah pun mesti ada hutang. Like it or not. So, why is this hutang norma? Kenapa dah kita lahir dalam dunia ni, ada bank.
it's not that way. Siapa kata, sama macam education tadi, siapa kata kita lahir, kena ada bank, ni kena macam ni, kena make sure ambil loan. Siapa kata? This title orang kata debt economy. Ekonomi berasaskan hutang. Penat lah cakap. Sebab ada banyak-banyak other organisations even in the West yang menceritakan the fallacy atau the problem of having a banking system based on debt. Okay, aku cuba simplify. Kalau kita again see, that's why nak faham semua ni kita kena balik ke pangkal jalan atau ujung dia lah, sumber dia. So dulu kalau saya tanya, kita berbuat trade, commerce, kita berniaga. Ya, bila kita berniaga zaman dulu, balik first civilization, apa sistem yang digunakan untuk jual beli? Sistem barter. Barter system. Aku nak kau punya ni, kau nak aku punya ni. Setuju? Sah. Okay. Betul. Yes. Simple, right? Okay. Then civilization, peradaban, again, progress. Okay lah. Okay. Kita kata, aku nak, dulu mungkin nak, kau ada lembu, aku ada kambing. Aku nak kambing aku nak lembu kau. Kata, okay. One to one. Takkanlah one to one. Aku punya dua, size kau punya ni, kau kata dah kasi dua lah. So that is what dictates that? The market to supply demand secara natural. Okay, dah ada supply and demand. Okay. Then along the way, peredaran zaman lagi, dia kata okay, instead of using those kau berat nak bawa, kita guna precious metal. Okay. Contoh metal. Gold. Okay. Silver. Right? And some places guna tembakau, daun tembakau. Wow. It's ni, right? To trade. So, but from there, again, progress. Dia kata, takkan bila aku nak trade dengan community di sana, aku nak kena bawa gold tu berat-berat. Aku nak pergi ke sana, nak berat-berat. So, ada pula kawan ni, goldsmith lah asalnya. Dia kata, apa kata korang, Rahman dengan Amri, korang punya gold besar ni, gold bar ke apa ni, korang pas aku simpankan. Okay. So, ada satu, aku simpan. Ada dua. In return, aku keluarkan satu kertas, receipt ni, untuk ni equal to 1. Kau punya gold. Kau dapat 1 kertas. Okay, itu keluar dia paper money. That's how it came about. Pajak gadai. Bukan pajak gadai. Receipt lah. Clean check. Kertas tu ibarat ni kau kasih gold kat aku jaga. Ni nanti kau pegang kertas ni, bila kau nak balik kau kasih, ada aku dah sign cop aku, kau claim balik lah. Itu kata claim check. Okay. So, and for doing that service, aku charge kau lah bank charges. Aku charge kau bank charges. Fair? Okay. Right? Nothing wrong, right? Betul. Asal that is the real how bank started. Okay. Now, modern day banking. Ini dia yang jahat ni. Okay. 17th century, 18th century above, Bank of England. Right? Ini tadi suka dekat konspirasi lagi kan? Rothschilds. Okay. Ada dalam soalan. Okay. So, what did they do? Dia kata, okay, aku ada gold, Amri, gold Rahman dengan aku. Tapi ada kawan datang, dia kata boleh tak? Dia nak duit tu juga, sebenarnya nak trade. Dia nak jual beli. Tadi jual beli dah guna kertas, dia tak bawa gold kan. Aku fikir kata, kalau kawan ni ada demand, dia nak gold dengan aku. Korang tak akan datang minta gold tu balik anytime soon. Kau nak pinjam aku buat satu bagi kertas, tadi nilai pun 1, aku kasih engkau. Jadi dengan aku ada 2, dengan korang ada 2, tapi ni ada 3. Kertas tu ada 3, gold ada 2. That is the creation of loan. That is how loan was created. Okay. So untuk yang third person, sorry interrupt So untuk the third person, case tadi adalah orang tu akan dapat untung for free lah. Betul, dia dapat duit yang tak ada. Duit yang tak ada. Nilai kertas tu sebenarnya tak ada. So it's fictitious money, fake money lah. Kertas tu fake. Sebab ada 2 gold. Aku cerita lagi evolve lagi. So daripada situ dah kasih kat kawan ni. So aku kata, kalau aku kasih kat kawan ni, aku charge the interest lah. Okay. Duit tu duit tak ada. 2 gold tapi 3 kertas. Aku kasih duit ni, fake ni, equivalent. Tambah tu aku letak interest. Tambah lagi tu aku kata kau kena bayar balik 5 tahun. Tambah lagi tu, kau tak bayar aku cagarkan kau punya rumah. Cagarkan aset-aset kau. Nampak? Secara mudah Okay. So itu sebenarnya modern day banking yang kita kata ini yang merosakkan ekonomi, merosakkan society because that economy tadi tu. Ekonomi berasaskan hutang. So satu dunia dah mula praktiskan situ. So soalan saya, ingat tak education system? Ingat tak kata human governance? Kita kembalikan kepada asal kita, bila kita ada pemikiran sendiri, we have our own soul, we have thought. So tahu tak dekat dunia ni pun, kalau kita tengok pun ambil kanta lensa barat lah.
yang membuatkan that economy ni, kata banking system ni adalah only one school of thought, which is the Chicago school, like the people of Milton Friedman, right? Economists. Tapi sebelah sini pun ada masih orang putih, masih Western, dipanggil Austrian Vienna School, Ludwig von Mises. So kenapa kita tak at least compare lah? Kenapa kita ambil je bulat-bulat? Ini yang kita kata nak kena faham. Okay, now aku balik ke banking system tadi ya. So tu berhenti kat situ. So imagine bila satu bank macam tu, keluar pula commercial bank lain-lain. Okay. So bila ada commercial bank lain-lain, dah ada banyak bank macam ni yang buat benda sama. So imagine dia buat kat negara lain, dia buat kat community lain, dekat neighborhood lain, and multiply. Right? And what has happened now is that same paper kita kata loan ni, dia jual beli antara negara, antara bank-bank lain. Okay. That is how bila kawan sana dah incestuous lah. Dah kena tu ni benda tak ada tau. Duit tu gold tadi 2 je kan. Dah pindah tangan, tukar tangan ni jauh-jauh. Seorang kata, aku dah tak boleh bayar loan tadi tu. Seorang lagi pun, aku tak bayar lah. Aku tak bayar lagi. Nampak the ripple effect. That is the cause of the global financial crisis secara mudah. Ni 2008 punya tu ke? Betul. That is how it started. Right? Menarik. I thought benda ni memang dirancang ke apa. But at the same time ada faktor yang ripple ada effect. Faktor dia. Ada ripple effect dia. Yes, Okay, sambil-sambil tu kita borak pasal perbankan. Saya nak kongsi sedikit orang kata yang ni bukan konspirasi lah. Tetapi ini adalah orang kata kaji selidik keupayaan dan rangkuman kewangan oleh Bank Negara Malaysia FCI pada tahun 2021 yang mana 30% rakyat Malaysia merasakan hutang mereka membebankan. Ini kerana tingkah laku ini sering didorong oleh kebimbangan terlepas menikmati gaya hidup. FOMO. Apa tu, Amri? Tahu. Fear of missing out. Fear of missing out. 30% rakyat Malaysia ni merasakan hutang diorang ni membebankan disebabkan fear of missing out. Lagi satu lagi, kajian ni juga mendapati pengurusan risiko kewangan peribadi bukan satu perkara lazim dalam kalangan rakyat Malaysia. Dengan 47% rakyat Malaysia menghadapi kesukaran nak ada dana kecemasan sebanyak RM1,000. Ini fakta yang satu lagi. Yang paling terakhir lah, sebanyak 27 rakyat Malaysia pula bimbang sebabkan kemampuan mereka untuk menampung perbelanjaan pada hari tua. Dan lagi satu, 50% belia Malaysia ni tak pernah terfikir pun pasal persaraan pada masa yang akan datang. Now, itu adalah fakta-fakta daripada kajian tadi Bank Negara. So nombor-nombor ni sebenarnya dia agak sinonim lah dengan tadi kita dah bincang bank apa semua. Bila kita sebut pasal bank loan ni kita nampak interest, OPR, forex, bond, sukuk, the jargon words of banking punya dunia ni lah. So semua benda ni apa Anas? And kenapa sistem ni ada? Okay, bagus. Memang aku nak share lebih daripada banking system tadi tu. First kita kena faham, now again kita tengok our lensa sekarang di mana model ni mengatakan kita ada bank negara atau Federal Reserve, right? Central bank, apa-apalah ayat nak guna, but that means the same thing, meaning one, to take care of the country in terms of monetary policy naik turun OPR ni Zaki can address. But before that, itu adalah satu animal lah kita kata ni. Commercial bank, animal lain, benda lain. So how it works sekarang ni is sebab bila orang menyimpan duit di commercial bank, right? Dia tak deposit, tak duit, ada this thing where setiap bank, commercial bank akan simpan duit balik dekat bank negara. Dia ada dia punya SRR, Statutory Reserve Requirement. They must keep it back with bank negara and they have it. So aku tanya tadi duit tu, duit siapa? Duit kita semua simpan di bank. Bank letak di bank negara. Right? So bila kita kata dia nak maintain sebab ada recession dan inflation, dia akan loan balik duit tu kepada commercial banks with OPR. And then commercial banks yang loan balik kat kita with dia punya profit rate. So BLR or OPR tu plus kita profit rate of the bank. So tak ke pelik tu, duit daripada duit dia letak kat sini, pas balik kena interest. That is the debt economy again. Nampak? Okay, kejap. Benda ni yang bank negara loan whatever ni semua balik kepada bank tu, adakah rakyat yang menyimpan tu, yang pemegang asal duit tu, adakah dia aware atau tidak benda ni? Itu yang kami tengah nak make sure aware lah. Macam podcast malam ni, InsyaAllah saya harap it's not kita tak boleh tukar tiba-tiba nak tukar banking system habis masuk, tak boleh. It's so ingrained in our society dah lama. But apa kita boleh buat is perlahankan, curtail dia punya expansion. So macam mana
kerajaan patut longgar ambil balik certain rights from the commercial bank. They should not be allowed to be creating loan with interest, example. Itu sebab ada Islamic finance, tak ada riba. Kan? Tapi Islamic finance pun benda lain. Tu nak cucuk kat tu. Itu tak apa. Itu kalau tak habis kita kupas. So balik kepada dan bank negara ni ya. Bank negara pun bank sama yang print duit. Okay. Tadi kita kata gold yang ada 2 and kertas duit yang ada. So bila cakap pasal ekonomi, kita kena faham ada the real economy, ekonomi sebenar. Apa ekonomi sebenar? Ada produce, sayur-sayuran, makanan, the real things that you can commodity. Kita boleh trade, kita jual beli. Then ada the finance economy, right? This finance economy, which is not the real economy, this is where it happens. Sebab dia akan print duit. Okay, aku cerita. So ni real economy, ni the financial economy. Okay. So bank negara, bila orang trade dekat luar tu, kalau equal apa yang sedang di trade, sama rata dengan duit kertas yang sedang circulation, ada masalah tak? Tak ada. Dah stabil. Stabil, betul, sama. Sebab apa yang sedang orang tengah urus niaga jual beli, sama dengan nilai dengan duit yang ada di pasaran. Okay. Dia masalahnya, bila macam ni, bila duit tu di print lebih, bank negara print lebih, okay, and then bila orang kata duit dah banyak, so komoditi tak cukup, so dia kata okay, produce. Bila dia produce balik naik, and then demand ni akan terus naik, right? So bila bawah dia inflation. Right? Then a recession will happen. It's an equilibrium, nak balance dua ni. Okay? So that is what it is. Itu dari segi inflation and recession lah. It's actually the mismatch of money in circulation dengan ekonomi sebenar. So, okay, aku tahu ni dah mungkin heavy sikit. Nak kupas dalam ni. So, aku nak tarik handbrake. Sebab bila kita cakap pasal the bank, kita just remember yang central bank and the commercial bank and apa dia buat dari segi loan, interest and asset. Itu simple. Pasal inflation, recession ni simple. Duit tu print, ekonomi tak cukup, dia akan naikkan, turun, naik, turun. Itu aja. That's what bank negara does. And they maintain using OPR as well. Okay, soalan yang agak teknikal lah. Printing duit tu siapa yang mengarahkan? PM boleh arahkan ke? Governor bank negara ke? Okay. So, ini pun nak kata konspirasi pun tidak. Berpeluh member bro. Peluh. Kita bagi je. So, you have to understand central banks, bank negara, dia report kepada kerajaan. Okay. Tapi itu share report. Report. Tapi dia sebenarnya is answerable to IMF and World Bank. Setiap central bank di setiap negara anywhere answers to World Bank dengan IMF. Kan? Tak habis lagi. IMF, World Bank jawab ke siapa? BIS, Bank of International Settlement. Yes. So tadi aku cakap follow the money trail. Nak tahu kenapa macam ni? Kenapa dunia kita macam ni? Kenapa sistem ni, ekonomi macam ni? So kita follow the money trail and see puncanya siapa own BIS ni. Then you will see. Balik ke tadi Rothschild and gang. Itulah, aku tak nak go deeper on the names. So Yahudi duduk kat belakang tu lah. Sentuh pasal Yahudi pula. Okay. Soalan agak kontroversi. Adakah sistem ini dicipta oleh keluarga kaya Yahudi seperti yang disebut tadi Rothschild dan Rockefeller? Okay, yang Rockefeller tu actually dia entrepreneur. Bukan, it's more of Rothschild lah. Balik kepada yang I said early 18th century and so on, where the financial economy started. Sebab dia realise itulah, nak jawab semuanya ni tak boleh jawab secara sekarang. Again, go back to history. US, masa dia pergi menjajah geopolitik lah ni sikit dia pergi keluar menjajah, dia ada policy, forward policy, foreign policy, nama dia Monroe Doctrine. So what's this Monroe Doctrine? Dia kata dia tak akan kacau negara-negara Eropah and negara lain, up to them, boleh bebas untuk dia nak temper. So using another policy called the Bretton Woods. Bretton Woods is the one who gives lahirkan IMF dengan World Bank ni. Sebab dia kata aku punya foreign policy sebenarnya adalah mata wang USD. Okay. That's how they approach. Dia kata to approach the world, USD is the one. So aku tanya korang. Tanyalah semua kat rumah pun dengar. Kenapa kita bila kita beli barrel of gold, petrol. Petrol. The world trades crude oil, petrol lah. In what currency? USD. Why? Siapa cakap kena? Siapa bila ni? Kenapa macam ni? Why is it a standard, right? So itu pun ada history dia. Sebab dulu masa Saudi jadi country,
King Saud dengan Abdul Wahab get together, British dengan US ada interest. Dia kata aku kasih kau security, aku kasih kau pertahanan, aku defense, aku jaga. In return you must use my dollar. So dollar keluar petrodollar. So now the whole world starts like that. Okay, aku nak kaitkan sikit kalau boleh kepada bank balik tadi tu. Sebab ingat tak ada 2 goal dengan aku, korang ni kertas. Dah lah interest, dah loan, dah banyak-banyak complication ni. Dah teruk ni dah, debt economy. Dah tiba-tiba Richard Nixon tahun 1970-an ni duk kata, tadi gold tu yang kita pegang, apa kata kita tak payah gunakan mata wang tu against the gold. Dulu back, at least print back to gold. Ni jadi base daripada gold. So mata wang ni berasaskan apa? Dia kata berasaskan hegemony US punya power. Percayalah aku US. Itu je. Lagi Macam temberang tu, ya? Dia temberang macam tu. Okay, so benda-benda ni lah yang aku tahu ayat malam ni tema banyak guna konspirasi. Tapi ini adalah fakta. Ini fakta. So it's whether kita nak aware, awaken dan buat research masing-masing sendiri. Aku hanya sekadar kongsi. Malam ni sudah pasti akan ada 2 jenis viewers lah. Yang percayakan mazhab konspirasi dan satu lagi yang betul-betul mencari kebenaran. So daripada kami sudah pastilah akan ingin mengajak you all memilih yang belah kanan ni lah, mencari kebenaran. Marah. So I think banyak perkara yang kita belajar dan aku rasa macam slot perbankan ni macam kena ada season lah. Dia bukan kena ada episod, dia kena ada season. Dia penting tau sebab kita perlu ada awareness berkenaan dengan benda macam ni. You know, dalam sistem pendidikan dengan bahasa yang mudah supaya actually sekolah menengah for example. Betul. Dia orang ada clue. Tak ada keluar-keluar terus sudah ada berbani dengan hutang. Suddenly baru you nak terkedik-kedik cari macam aku sekarang kan. Aku dah lost lah. True. So anyway, kita akan rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa sebentar saja lagi. Welcome back guys. Alright, so a lot of thing that we heard. Okay, aku ada satu soalan tau tadi. Aku is very hooked about the balancing of the duit kertas and everything. Okay, ada certain pemimpin ataupun politician, we can say inside or outside Malaysia yang bagi statement we need to print more. Can you comment about that? Okay, dia simple lah. Ingat tak balik ke bank negara tadi, ada commercial bank dan rakyat. Okay. So bila duit yang disimpan di commercial bank simpan di sini, dia ada spill over dan flow balik kan. So rakyat ni simple aja. Bila government pun duit di bank negara, right? Simpan dengan bank-bank. So boleh kata nak kasih duit kepada rakyat. That's why most of the times kita tengok kepada boleh kata hulukan bantuan kepada rakyat datang melalui apa? Institusi perbankan. Debt lagi. Loan lagi. Duit kerja kata okay kita salurkan melalui apa? Salurkan ke bank. Bank salurkan melalui interest. So SME boleh cakap apa? Balon, SME, okay. Bank-bank yang sedia ada yang patut membantu community, patut membantu rakyat, memberikan duit yang patut duit rakyat tu balik sebab taxpayer money, government letak kat bank ulurkan balik dengan interest dengan loan konsep tadi yang sama. So tak ke gila tu lagi sekali. Okay. So itu sebab ada kerajaan menggunakan agensi-agensinya kasih grant. So itu better. But now how to directly reach to end user? Itu sebab konsep yang kata kita print, kita kasih terus kat dia. End user. Right? So that's why ada country-country sekarang yang kata apa sekali guna kertas. Macam nak kasih kertas tu kat dia, takkan kasih cash bunyi kan. So that's why they want to go to digital currency. End of the day, your money in the bank does not reflect the real paper money pun. So you just put money in lah. Itu yang kau buat, yang kau trade Bitcoin Kau dah banyak Bitcoin 0.00015. Humble lah. This guy is very humble. Bitcoin ke Ethereum? Bitcoin. Okay, dah lama tak buka. Tadi Ana dah sebut pasal rakyat. Yeah. So kau ada aku ada tadi kita ada tengok. Study a bit about beside than economist thinker punya background of Anas. Betul. Dia terlibat juga sikit dengan rakyat punya movement and everything. So regarding on that rakyat, what do you think? Kita nak fast forward lah pula. Sekarang ni kita nak fokus kepada Anas adalah seorang ahli politik juga. Betul. Anas juga adalah seorang ketua cawangan lah, bahasa mudahnya ketua cawangan untuk parti muda di Segambut. So baru-baru ni saudara Anas dia ada bawa keluar satu statement lah, berkenaan dengan isu LGBT.
So tiba-tiba pula LGBT ni dah kenapa? Betul jauh je ni sebut ni. Betul Yahudi punya. Tapi LGBT digerakkan oleh sebuah konspirasi, betul? Tak tahu lah. But anyway, okay, kita balik pada hal tadi. Okay, LGBT. Kau jangan nanti kenyataan Anas ni dia agak radikal. Tajuk dia dahsyat tu. Tak habis-habis isu LGBT. Betul. Okay. So now, okay, saya bagi sedikit penjelasan penerangan kepada pendengar semua. Yang mana statement ni dia berkaitan dengan operasi serbuan jam Swatch. Kerana jam tersebut ada menjual produk yang menyambut dan mengangkat LGBT. So, pada minggu yang sama juga, Timbalan Presiden YB Amira, dia ada pada awalnya dia pun ada komen lah, dan dia menyifatkan tindakan itu seperti tindakan yang kata sesuka hati daripada pihak kementerian kerana mereka menyita jam-jam itu berdasarkan Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984. Sumber daripada Swatch pula memaklumkan sebanyak 164 utas jam tangan Pride bernilai 64,255 yang disita oleh KDN. Now Anas, kenyataan yang dikeluarkan oleh Anas ni seolah-olah kenyataan yang mewakili parti. Panjang Anas tulis, saya tahu. Tapi ada sebahagian kata tu it's like macam kenyataan yang mewakili parti. Sedangkan Anas ni ketua cawangan je. You are not beyond your Timbalan Presiden. You are not the same level as your naib Presiden. Hatta you are not beside Syed Saddiq sekalipun. Kau nak pecah belahkan parti diorang apa? Ini konspirasi. Sampai iPad jatuh ni. Bergegar. Okay. So now kalau konteks yang saya nak cuba sampaikan kepada pendengar adalah parti politik ini dia ada G5 lah. Dia ada hierarki, ada presiden, timbalan presiden, ketua penerangan, setiausaha, bendahari. So basically yang buat kenyataan ni biasanya paling common SU presiden, timbalan presiden ataupun ketua penerangan dan kenyataan diorang ni bila diorang buat memang mewakili parti secara automatik kan. Dan itulah hari tu Anas mengeluarkan kenyataan, sebahagian yang saya nak rekod dekat sini adalah muda secara jelas berpendirian tidak memperjuangkan agenda LGBT. Top 5 parti muda pun tak berani keluarkan kenyataan ini. YB Amira pun dalam Twitter yang panjang lebar di pasal Swatch pun tak selitkan kenyataan ini. Jadi saudara Anas silakan. Anas ni kenapa? Seolah-olah macam nak melangkaui big bosses ni. Ada agenda tersendiri juga ke? Yes sir. Hebatlah, saya sukalah pemikiran tu. Jauh pergi ya. Dia macam your kenyataan tu ini pendirian yang jelas, tetapi naik presiden apa semua tak ada pun keluarkan kenyataan orang kata bersama-sama. So dia ni benda ni kenyataan yang jelas ke kenyataan yang tidak jelas ni? Okay, simple lah. So benda ni itulah title yang aku cakap tak habis-habis. Penat. Itu kalau kau tengok balik statement tu, aku cakap tak silap pelangi tu pun jadi isu. Betul. Kan? So now what's the problem here? Again, society. Kita punya pemikiran, thought, because you don't have the soul. You're thinking everything with your mind, trying to make sense out of things through logic. Simple lah. Dalam statement aku pun aku cakap yang pertama, let's just use agama. Agama is simple lah. Yes. Agama kita tahu. You're made in the Quran, it says, kalau kita Islam, it says you're made in the pair. Right? Both Adam and Eve. Male and female. Simple. Let's use people yang gunakan science lah. It's even said in science, biologically, you are male or female. Simple. That is fact. That is fact. You cannot change that. Right? So, kita build daripada situ. Premise dia, isu-isu dia. So, pendirian ni I think adalah pendirian banyak yang akan kongsi sama. Cuma tak tahulah kenapa mungkin sesengah tu tak keluarkan. Berani tak berani ke, takut hilang support ke apa. End of the day, kalau you are true to yourself, saya kata, kita faham diri kita tahu apa yang kita buat. Nak risau, nak resah apa. Tak ada siapa ugut awak ke? Dah keluar kenyataan tu? So far okay. So far okay. Janganlah. Tapi you mention tadi panjang tu you tanya kan. Look, Amira punya issue was talking about the legality aspect. Legality, right? She was addressing the rule of law of things. The concept kat situ. So tak apa, itu sebab saya tengok tak ada orang masih address pendirian pasal LGBT. So coming to this again, LGBT is a personal thing. It's up to you want to practice, right? Saya seorang Melayu Islam, saya tahu apa yang pendirian saya. Saya tahu apa agama saya. So
I say what I say. Yeah. It's simple as that. So why is it such a big hoo-ha? This is the problem in society. Coming back apa kita kupas topik ni, education, right? Your thought process. Because the model of man is not clear. You think that man is machine, dia tak adalah semua ni. Right? Fitrah dia apa? Itu dia lah. So not just a simple answer. Dalam juga kupas dia balik. Satu pendirian yang berani, satu kenyataan yang agak tegas di situ. Dan aku nak minta pandangan daripada Anas. Kita bagi, kalau boleh kupas ataupun rumuskan apa yang kita boleh sumbangkan idea yang mungkin dapat di-pick up oleh pihak tertinggi berkenaan dengan sistem pendidikan. Apa yang kita boleh mulakan based on your observation, your research. Apa yang you boleh suggest? Sebelum tu, sebelum aku terlupa, aku ada mention pasal reformasi pendidikan tu. Boleh tak kita minta Anas ulas yang tu dulu, daripada kita ni dah banyak kali tukar kerajaan apa semua, sekarang dah ada PM kita, kerajaan membangun bersama madani. So what do you see as a reform in this education punya system setakat ni? Okay, so nak cakap pasal reform, first aku tanya blueprint education berapa lama? Berapa lama blueprint kita? Berapa tahun dah blueprint kita ditubuhkan? So itulah, cakap lagi on top of that, blueprint kita, siapa yang buat blueprint National Education Blueprint? Kalau aku jawab it's not even local people yang buat. It's done by a consultant paid 20 million to do our Malaysian National Education Blueprint. So kenapa tak cukup pemikir profesor dengan kat Malaysia ke? Dengar tu kerajaan. Wow. So bila the blueprint tu buat? Tak silap saya several years ago, but I know it will end in 2025. Okay. So that is the National Education Blueprint. So bertanya saya nak reform, it's too little. That's how many years only. Kalau kita tengok short term, medium term, long term, it's too short to talk. Right? You can only talk in this current context balik. Tapi kau tanya saya, simple. Saya akan balik-balik ke asal-usul kemenjadian manusia. How people come. I said earlier tadi, it is the soul that matters. You can teach the person the best skills, the best traits, the best everything. But if he doesn't know himself or herself, dia akan buat tak tentu arah juga. Right? So if you talk about reform, let's reform the human. Let's bring back. Let's go back to origin of what we are actually, a soulful steward in this world. So when we teach people, we teach sincerely. We teach meaning. We teach real, sacred and beneficial knowledge, not data and information. Understood. I think dah rangkum kot. Yup. Dah rangkum your question juga kan? Maknanya dia lebih kepada kembali semula dan bila you mendidik tu lebih kepada jiwa. You faham pendidikan itu apa. It's not about whatever you read then you hadam, hafal you rebus minum. No. Ke dalam dan luar lah kan. Rebus lah bro. Tunggu apa lagi? Lapar makan Maggi. Itu daun ketum bro. Janganlah. Pula. Okay, soalan yang biasa kami tanya kepada panel kita adalah apa erti comrade? Mengikut definisi personal Anas sendiri, apa itu erti comrade? Okay, so saya tahu, again like I said tadi the problem with language is sometimes the nuance dengan tradisi, culture sesuatu kawasan atau negara and the people. But the real comradeship to me is not what you can see in internet and so on. Of course, if you see comradeship or camaraderie, to me it's sahabat, kawan, right? Keeping things together. I know from a socialist perspective, it has a different meaning, right? Right. Even sekarang you check, even in China, there's a different meaning from the news. You tengok SCMP, dia keluarkan ayat tu untuk gunakan dalam konteks berbeza. You cari sini nanti. SCMP punya keluaran of comrade. Okay. But saya punya is very clear. Bila saya cakap tadi, comrade means sahabat. Sahabat means who? Ummah, kita. Kita bersama. Right? Because end of the day, clear that there is fardu kifayah, you must take care of your people. Alhamdulillah. Right? Baik Antum. Okay, aku ada satu last soalan. Okay. Anas, you dapat beli tiket Coldplay? Saya tak minat lah. Sama lah kita. Apa benda Coldplay kan? Chill lah. Gicu siapa yang minat tu boleh lah. Silakan lah. Producer bro. Okay guys, so kita dah sampai ke penghujung. Yes. Kepada aku nak bagi nasihat sikit lah. Walaupun banyak konsert, tak kisah gig whatever kat luar sana, even though you naik LRT, COVID still there guys. So jaga diri betul. Nak have fun pun kepada yang Muslim, jangan lupa semayang. Yes. Masya-Allah. And then kalau ada komen, suggestion, boleh drop dekat komen kita. Follow kita punya social media.
TikTok dan kita punya Spotify. Instagram jangan lupa. Instagram jangan fellow.comrad. Ataupun korang type je fellow comrade, keluar muka kita orang nanti. Betul. Oh sorry, aku dah selip satu. Okay. So ini je sebenarnya korang bertanya, so human governance ni macam mana kita adaptasikan? Sebenarnya bunyi dia terlampau jauh kan, sebab morality susah. So ini kita dah buat dalam buku, dah lama dah buku ni terbitkan, MPH yang keluarkan dulu. So ini dalam konteks organisasi, organization. So you have your corporate governance and then human governance. So macam aku share tadi, corporate governance ada institusinya, rules and boundaries, tapi tengah dia human. So corporate governance in the service of the human together. Supplement. Human governance, a paradigm shift in governing corporations. Thank you so much kepada Anas. Yes. You punya idea, you punya pendapat, penerangan. Sorry, aku selit sikit lagi juga. Kena selit. Habis selit kan? Bagi. Ini nak share, kata orang tanya, so human governance ni dah jauh mana? Ini je dalam NACP. What's NACP? National Anti-Corruption Plan 2019. Dah keluar, ada booklet dia, you tengok page 44, 45, strategic objectives, ada human governance. Nice. Strong in our National Anti-Corruption Plan. Aku suka benda ni. Satu badan yang penting ni. Yes, sebab rakyat Malaysia kita kena adakan balik satu habit membaca. So bila kita kerap membaca, insya-Allah kita dapat menambah ilmu kan. Sometimes digital surfing ni kadang-kadang been manipulate, kadang-kadang tergantung. So dengan membaca dapat membantu. Setuju. Sebab topik malam ni ialah type konspirasi kan. Kita punya title tu saja dah konspirasi. So semua macam ni nak bincangkan benda yang non fakta. No. Malam ni kita bawa saudara Anas daripada Human Governance Institute membincangkan lebih mendalam penjelasan dia. Betul. Segalanya aku rasa dah terjawab malam ni. So kepada yang tengah makan fries tu yang tak cuci tangan lagi, sekarang boleh pergi cuci tangan. Sebab kita dah tamat dah sesi kita pada hari ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa pada episod yang akan datang. Nama saya Abdul Rahman. Nama saya Amri. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum. Bye. Take care.